Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Yang berusaha Tuan Pengetua Ustaz Al-Fadil Azhar bin Abdul Aziz, Yang berusaha Ustazah Nur Azah binti Abdul Rahman, GPK Kurikulum, Encik Zainuddin bin Kasim, GPK Al-Ehwal Murid, Puan Yusmawati binti Muhammad Yunus, GPK Kurikulum. Seterusnya guru-guru dan pelajar-pelajar tingkatan 1 yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita bersua muka buat pertama kalinya, dan kita meneruskan lagi program yang disebut sebagai program orientasi bagi pelajar tingkatan 1 tahun 2021. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya mengucapkan kepada anda semua, ya, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke Sekolah Menengah Agama Haji Muhammad, dan tahniah kepada pelajar-pelajar yang telah berjaya melalui ujian yang telah kita adakan pada minggu yang lepas atau pada bulan yang lepas. Jadi lebih kurang 250 atau lebih pelajar yang datang untuk menghadiri ujian, untuk menghadiri sesi hafazan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah yang berada depan Ustaz hari ini iaitu sebanyak atau seramai 88 orang yang telah berjaya masuk ke Sekolah Menengah Agama Haji Muhammad pada hari inilah. Jadi saya ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar. Gunakan peluang yang ada ini sebaik-baiknya kerana ramai lagi pelajar yang di luar sana yang berebut-rebut nak masuk sekolah agama. Ya. Daripada 250 itu, yang dipilih, yang terbaik adalah kamu yang berada depan Ustaz sekarang ni. Jadi gunakan peluang itu. Belajar bersungguh-sungguh, tanam azam untuk kamu belajar di sekolah ini. Dan insya-Allah pada pagi ini saya akan sikit sebanyak memberi taklimat kepada kamu semua tentang pelaksanaan program dini yang kita jalankan semenjak 5 tahun yang lalu. Untuk makluman pelajar-pelajar dan ibu bapa semua, Sekolah Menengah Agama Haji Muhammad ini telah melaksanakan program dini ini semenjak daripada tahun 2016 lagi. Ya, 2016. Dah lama dah 2016. Pelajar yang berada sekarang ni pelajar kohort pertama. Pelajar kohort pertama yang mengikuti program dini sekarang ni dah tingkatan 5. Dah tingkatan 5, maksudnya mereka dah berada di sekolah ni 5 tahun. InsyaAllah senior-senior kamu atau abang-abang kamu yang mana mereka adalah kohort pertama akan menghadapi peperiksaan SPM pada dijangkakan bulan Februari insya-Allah. Jadi pelaksanaan dini atau pelaksanaan program dini di sekolah ni sebenarnya dah lama dah. Jadi kamu yang berada depan Ustaz ni adalah pelajar-pelajar yang beruntung. Di antara pelajar-pelajar yang beruntung lah. Sebab kamu berjaya untuk mengikuti program dini. Ya, program dini ni hanya ditawarkan kalau di Negeri Sembilan. Hanya ditawarkan kepada sekolah-sekolah sama ada sekolah SABK. Kita ni tergolong dalam sekolah SABK. Ya, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Dan juga ditawarkan di sekolah agama negeri. Contohnya di
Ma'had Ahmadi, itu sekolah agama negeri, dan juga di sekolah agama rakyat. Ni 3 jenis sekolah ni yang hanya ditawarkan apa tu disebut kurikulum dini atau program dini. Maka kamu sangat beruntung kerana dapat mengikuti, insya-Allah, ya, paling lama 5 tahun. Sabar-sabarlah 5 tahun tu, ya. Kamu akan mengikuti program dini, dan kalau boleh, ya, kalau boleh, kamu janganlah, ya, berhenti sekerat jalan, sebab ada di kalangan pelajar-pelajar yang mana bila mereka mengikuti program dini ni, sampai tengah jalan mereka rasa mereka tak boleh nak bawa program dini atau subjek-subjek dini, maka mereka berhenti dan pergi kat sekolah lain. Kat sekolah lain dah tak ada belajar program dini dah, kurikulum dini dah tak ada dah, ya. Sekolah-sekolah arus perdana tak ada dah, ya. Kamu kena masuk sekolah SBK yang berada di Negeri Sembilan untuk mengikuti program dini. InsyaAllah hari ini sedikit sebanyaklah saya nak kongsi dengan kamu tentang pelaksanaan kurikulum dini yang kita telah laksanakan di sekolah ini lebih kurang 5 tahun yang dulu. Baik. Apa sebenarnya maksud kurikulum dini? Ya. Kurikulum dini ini adalah satu kurikulum yang kita ringkaskan, kita panggil dia sebagai KBD. KBD ini adalah ringkasan daripada kurikulum bersepadu dini yang kita gunakan. Dia tidak sama dengan sekolah-sekolah yang arus perdana, dia tak ada KBD. Kita sahaja yang ada KBD. Dan lagi satu, kita ada KBT. Kamu jangan silap, KBD lain, KBT lain. Kalau KBD ni sekolah kita lah, kurikulum bersepadu dini namanya. Kalau KBT, ini kurikulum bersepadu tahfiz. Ini juga ada ditawarkan di Negeri Sembilan. Ramai sahabat-sahabat kamu atau senior-senior kamu yang mengikuti kurikulum tahfiz ini. Jadi apa sebenarnya kurikulum dini ni? Kurikulum dini ni kalau kamu tengoklah dekat dekat komputer kamu tu, ya, adalah gabungan kurikulum dini dan atau azhari yang telah diselaraskan dengan kurikulum kebangsaan sedia ada dalam arus perdana. Maksudnya asal kurikulum dini ni sebelum ia dilaksanakan, ia adalah kurikulum yang digunakan di peringkat azhar lagi, di mana sekolah-sekolah menengah disebut sebagai Ma'had Bu'uth di Azhar, ya. Mereka kebanyakannya ataupun keseluruhannya di peringkat menengah menggunakan kurikulum mereka sendiri yang disebut kurikulum azhari, ya. Maka Kementerian Pendidikan kita menggunakan kurikulum ini dan dilakukan olahan bersesuaian dengan keadaan kita di Malaysia. Maknanya kurikulum dini ini asalnya adalah kurikulum yang digunakan oleh pelajar-pelajar di Mesir sana. Ni tinggi ni. Bila sebut Mesir itu maksudnya ilmu-ilmu yang berkaitan ilmu agama, ilmu bahasa Arab itu mereka sangat hebat. Maka dipraktikkan dan dilaksanakan melalui perancangan Kementerian Pendidikan dan sampai pelaksanaannya kepada sekolah, ya. Maka kurikulum dini itu adalah kurikulum yang kita ambil daripada Azhar sana, ya, kita laksanakan. Mata pelajaran KBD ini adalah yang paling penting, ya. Mata pelajaran KBD menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, ya. Anak-anak ustaz semua perlu ingat, kamu semua telah belajar bahasa Arab daripada darjah 1. Ya, darjah 1. Dulu ustaz pun mengajar di sekolah rendah, ya. Belajar darjah 1, belajar warnanya, belajar nombornya, belajar macam-macam, ya, nama-nama dan sebagainya. Jadi kamu pun telah melalui peperiksaan yang disebut sebagai peperiksaan apa? UPKK. Pada tahun 5. Dan bila ustaz tengok keputusan kamu, kebanyakannya bila mana saya cek balik keputusan kamu mempunyai atau memiliki keputusan yang sangat baik. Ya, sangat baik. Bila ustaz tengok dari segi subjek bahasa Arab, sirah, akhlak, ya, ramai yang dapat A dalam subjek-subjek berkenaan. Ya, 8A ramai sangat. Nak menunjukkan apa sebenarnya?
nak menunjukkan kamu sebenarnya boleh belajar. Kamu sebenarnya boleh belajar subjek agama dan subjek bahasa Arab. Ya, jangan ditanam dalam kepala yang subjek yang kamu belajar ini, ya, yang kamu akan belajar ini subjek yang payah, yang sukar. Sebab itu orang tengah-tengah jalan dia berhenti dan sebagainya, tukar sekolah dan sebagainya. Tak boleh nak bawa. Maka daripada itu, rentetan daripada itu, keputusan kamu itu saya dapat konklusikan, simpulkan bahawa kamu amat berminat untuk belajar bahasa Arab dan belajar ilmu-ilmu agama. Maka bila disebut bahasa pengantar sebagai bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, ya, kamu mempunyai tanggungjawab. Ya, dah 5 tahun belajar di sekolah rendah, kamu mempunyai tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab untuk menyegarkan kembali ilmu bahasa Arab yang kamu telah belajar. Ya, sebab itu sebagai seorang pelajar, ya, yang belajar bahasa Arab, ya, dan belajar ilmu-ilmu yang lain, ya, perkara pertama yang perlu ada bersama kamu, yang sentiasa menjadi kawan kamu di mana-mana, yang perlu kamu bawa di mana-mana sebagai pelajar dini, ialah kamu mesti mempunyai dan memiliki sebuah kamus. Ya, sebuah kamus sangat penting. Ya, sebab apa kena ada kamus? Nanti kamu akan tahu. Sebab kita akan belajar, ya, kalau peringkat menengah rendah tingkatan 1 ni 3 subjek. 3 subjek yang ustaz akan beritahu. Semua subjek ini adalah subjek-subjek yang menggunakan bahasa Arab. Maka kamu memerlukan kepada kamus sebagai teman kamu tatkala kamu tak faham apa makna kalimah, apa makna ayat dan sebagainya. Sebab itu tiada istilah nak berkongsi kamus. Kalau boleh jangan dikongsi-kongsi kamus tu. Setiap orang mesti ada satu kamus. Bawa pergi ke mana-mana sebagai teman kamu. Supaya apa? Mudah kamu nak buat rujukan. Saya sangat menggalakkan, ya, kalau boleh setiap pelajar sediakan satu kamus. Dan saya pasti semenjak daripada kamu UPKK, ya, cikgu-cikgu kamu, ustazah kamu di sekolah rendah pun berkata yang sedemikian sebagaimana yang saya katakan. Maknanya perlu ada kamus. Apatah lagi kita dah berada di sekolah menengah ini. Banyak lagi perkataan-perkataan yang pelik-pelik, banyak lagi perkataan yang baru-baru, banyak lagi perkataan-perkataan yang kamu tak pernah jumpa, yang kamu akan jumpa semasa kamu belajar subjek-subjek dini ini, ya. Maka nasihat saya, perlu ada inisiatif, perlu ada usaha untuk mengadakan. Kalau tak ada tu diadakan, kalau belum beli tu diusahakan, ya, membeli kamus, satu orang satu kamus. Maka ia akan membantu kamu dalam mempelajari atau menguasai subjek dini, insya-Allah. Okey. Seterusnya, apa sebenarnya objektif atau matlamat dini ni? Pihak Kementerian Pendidikan telah menyediakan, ya, program dini ni. Dia nak apa sebenarnya? Ya, yang pertama, daripada program dini ini, dia nak menyediakan bakal ulama dan agamawan yang berpengetahuan luas. Nanti bila mana kamu dah habis belajar, ya, dah masuk ke alam pekerjaan, ya, kementerian dia mahu melahirkan, ya, daripada hasil KBD ini nanti, ya, golongan-golongan ulama dan golongan agamawan. Siapa golongan ulama? Siapa golongan agamawan? Ulama, bila disebut ulama ini orang yang banyak ilmunya, banyak ilmu yang berkaitan khususnya dengan bidang-bidang agama. Siapakah golongan ulama? Golongan ulama adalah golongan yang menjadi pakar rujuk. Ya, bila mana ada masalah, bila mana ada sesuatu perkara, maka orang akan bertanya kepada kita, khususnya yang berkaitan dengan perkara-perkara hukum-hukum agama. Ya, siapakah ulama? Ulama ialah orang yang menjadi contoh. Contoh apa? Contoh akhlak yang baik kepada orang-orang yang lain. Begitulah sebenarnya, ya, hasrat daripada KBD ni, nak melahirkan kamu ni berpengetahuan agama, ya, berpengetahuan agama, dan hasilnya nanti akan
setidak-tidaknya atau paling kurangnya, paling tingginya akan menjadi seorang ulama dan agamawan. Itu yang pertama. Yang keduanya, matlamatnya adalah pelajar dapat menguasai bahasa Arab dengan baik. Ini yang saya sebutkan tadi. Ya, ramai pelajar yang dah lupa, ramai pelajar yang dah tak ingat dah tentang bahasa Arab sebab dah berapa tahun dah tinggal lah. Semenjak daripada darjah 5, darjah 6 dan sebagainya. Maka penguasaan bahasa Arab itu adalah core utama yang perlu kamu kuasai untuk kamu memahami ya subjek-subjek berkaitan dengan KBD. Dan yang terakhir objektif KBD ni ya, melahirkan individu yang seimbang dan cemerlang dalam bidang ilmu nakli dan akli. Kita ada dua ilmu. Kita ada ilmu nakli. Ilmu nakli ni ilmu apa? Ilmu yang sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya apa? Ilmu fiqh, ilmu sirah, ilmu tauhid, ilmu apa lagi? Syariat dan sebagainya. Itu semua adalah ilmu-ilmu yang sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun ilmu akli, ilmu yang berasaskan, yang timbul daripada akal manusia atau logik manusia. Contohnya apa? Contohnya matematik. Contohnya apa? Sejarah. Contohnya apa? Bidang-bidang kejuruteraan, perubatan dan sebagainya. Dua-dua ilmu ni, bila mana kita mengikuti program dini, maka kita akan melahirkan seorang individu yang seimbang. Bukan setakat seimbang, ya, tapi cemerlang dalam kedua-dua bidang yang disebutkan tadi. Kamu boleh menjadi seorang jurutera, boleh. Ya, tetapi jurutera yang sangat mahir dalam bidang agama. Kamu boleh menjadi apa lagi? Accountant, boleh. Ya, accountant yang sangat mahir yang menjadi pakar rujuk dalam bidang agama. Kamu boleh jadi guru bahasa Inggeris, boleh, tak ada masalah. Tetapi guru bahasa Inggeris yang sangat mahir, sangat faham tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama dan sebagainya. Ini adalah 3 asas utama atau disebut sebagai objektif KBD yang kamu sepatutnya akan dapat, insya-Allah. Baik, kita terus kepada perkara yang seterusnya. Baik. Inilah yang dinanti-nantikan oleh kamu semua. Ya. Dah semangat, dah start nampak tu. Dah semangat dah tu. Tak sabar nak jumpa cikgu-cikgu. Untuk pengetahuan kamu, kita ada cikgu-cikgu yang sangat baik, yang sangat mahir dalam bidang masing-masing, insya-Allah. Bila mana kamu masuk ke sekolah nanti, kamu akan bersama-sama dengan mereka, ya. Baik. Mata pelajaran dini. Untuk tingkatan 1, ya, kita ada lebih kurang 3 mata pelajaran dini, ya, dan selebihnya adalah mata pelajaran yang biasalah, ya. Kita ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik, sejarah, geografi, pendidikan PJK, PSV, pendidikan seni visual, RBT. Ini semua baru bagi kamu. Saya rasa kat sekolah tak ada ni RBT ni. Reka sekolah rendah, ya. Reka bentuk dan teknologi. Ini adalah subjek-subjeknya. Yang ditambah dengan subjek wajib atau dikenali sebagai subjek dini. Ya, subjek dini kita ada 3 subjek utama. Yang pertama disebut Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah. Kalau Ustaz ringkaskannya, kamu akan sebut LAM. Bila mana Ustaz sebut subjek LAM, itu namanya subjek Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah. Apa subjeknya ni? Inilah subjek bahasa Arab. Istilahnya bertukar. Kalau nak diterjemahkan, bahasa Arab kontemporari atau bahasa Arab terkini. Kontemporari, ya, terkini. Berbeza adalah aliran perdana, bukan SBK. Di sana hanya ditawarkan subjek namanya subjek bahasa Arab, ya. Berbeza, kita Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah atau disebut LAM, tapi sekolah aliran biasa, aliran perdana, mereka ada namanya subjek bahasa Arab. Bahasa dua-dua adalah berbeza, tapi belajar bahasa Arab, ya, belajar bahasa Arab. Yang kedua, kita ada subjek syariah. Subjek syariah. Dalam subjek syariah ni nanti kamu akan belajar macam-macam bidang dalamnya lah. Antaranya kita akan belajar apa dalam syariah?
Dalam syariah kita belajar Al-Quran wal Hifz. Kita menghafal Quran. Kemudian kita akan belajar juga fiqh fiqh ibadah, fiqh munakahah, fiqh muamalah, fiqh jinayah, itu semua sebagai permulaan kepada kamulah, ya. Dan yang terakhir kita ada subjek namanya Usuluddin. Usuluddin. Dalam subjek Usuluddin ni pun ada bidang-bidangnya di bawah, seperti kita ada tauhid, kita ada tafsir, kita ada sirah wa tarikh al-islami, kita ada al-akhlaq wa tasawuf. Itu adalah bidang-bidang yang kamu akan belajar di dalam tingkatan 1 insya-Allah, atau subjeknya. Maka bersedia, ya, bersedia. Saya rasa guru-guru kamu insya-Allah lepas ni akan berusaha bersungguh-sungguhlah untuk mengajar kamu dan memahami insya-Allah. Baik, tingkatan 2, subjek tingkatan 2 dan tingkatan 3, itulah seperti mana yang kamu boleh tengok. Kita teruskan lagi. Baik. Bilangan waktu mata pelajaran dini tingkatan 1. Ya. Untuk tingkatan 1, bila kamu tengok pada subjek lam tadi, memang jumlahnya sangat tinggi. Subjek lam 17 waktu seminggu. Maksudnya kamu akan belajar subjek lam setiap hari. Tak ada hari yang tak ada. Semua hari ada lam, subjek lam. 17 waktu. Bila mana 17 waktu, satu waktu sama dengan 30 minit. Ini apabila berada di sekolah, ya. Bukan jadual PDPR. Bila kamu berada di sekolah nanti, inilah waktunya. Maksudnya bahasa Arab atau lam, Lughah Arabiah Mu'asirah 17 waktu, Syariah 4 waktu, dan Usuluddin 3 waktu. Waktu-waktu ini akan berubah bila mana kamu masuk tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 sampai tingkatan 5. Tetapi yang dapat Ustaz pastikan kepada kamu, waktu lam tingkatan 1 adalah waktu yang paling tinggi sekali di kalangan tingkatan-tingkatan yang lain, iaitu sebanyak 17 waktu. Bersedia. Sebab apa dia letak 17 itu? Kamu boleh jawab agaknya. Sebab bahasa Arab adalah perkara utama atau fokus utama dalam kita nak memahami dua subjek yang lain. Sebab itu dilebihkan waktu bahasa Arab. Ya, baik. Itu waktulah. Kamu akan bersama dengan cikgu. Seterusnya, ini adalah satu program bagi memantapkan bahasa Arab kamu sebagai persediaan kamu untuk belajar subjek-subjek yang 3 tadi. Maka guru khususnya guru tingkatan 1, guru-guru lam yang mengajar tingkatan 1 akan mengadakan satu program khusus untuk meningkatkan atau membuat persediaan kepada kamu untuk mengikuti subjek-subjek dini. Satu program yang dinamakan sebagai program tahbib al-lughah al-arabiyah. Tahbib tu apa? Sayang, kasih, sayang kepada bahasa Arab. Kita nak semai dalam diri setiap pelajar sifat akhlak sayang kepada bahasa Arab ini, maka kita adakan satu program. Ya. Program ini memberi pendedahan asas-asas bahasa Arab untuk pelajar tingkatan 1. Ya, kita akan adakan program ini melalui Google Meet lah dalam kelas. PDPR, ya, melalui PDPR, ya, akan dilaksanakan selama 3 bulan. 3 bulan program ini. Ya, belajar bahasa Arab secara santai tetapi bermakna, menekankan kemahiran bertutur dan mendengar bahasa Arab. Maka program ini dibuat supaya kamu dapat menguasai asas-asas perkataan bahasa Arab yang mudah-mudah dan juga perkataan-perkataan atau ayat-ayat yang akan kita gunakan, ya, perkataan-perkataan seharian di dalam kelas, semasa bertemu, semasa berpisah, macam mana nak cakap selamat pagi, macam mana nak cakap apa-apa saja ungkapan harian yang kita selalu gunakan, ya, di dalam bahasa Arab. Sebab itu kita adakan program tahbib al-lughah ini untuk memberi maklumat, menanamkan kepada pelajar perkataan-perkataan atau istilah-istilah yang kita akan gunakan. Dan pelajar mesti kuasai. Bila mana pelajar dah dapat perkataan-perkataan atau ayat-ayat itu, maka wajib kepada semua pelajar untuk menggunakan bahasa ini
bercakap bersama kawan-kawan, bercakap bersama guru-guru dan sebagainya. Maka ini adalah program yang sangat besar bagi saya dan sangat berfaedah bagi kamu semua. Baik, terus. Ini adalah maklumat rasa Ustaz penting juga kepada kamu. Kita di sekolah ini, ya, di sekolah menengah agama Haji Muhammad ini ada menjalankan 2 aliran dini, ya. Nanti kamu boleh pilih. Masa bila boleh pilih? Semasa kamu nak masuk tingkatan 4. Ya. Boleh pilih dan juga berdasarkan keputusan dan kebolehan kamu semasa kamu mengikuti program dini pada peringkat menengah rendah, ya. Aliran yang pertama dinamakan aliran dini tulen. Aliran dini tulen, ya, dini tulen. Maksudnya laluan bagi pelajar yang ingin meneruskan bidang pengajian Islam dan bahasa Arab sahaja. Sebab itu dia disebut dini tulen. Tulen ni maksudnya apa? Tulen ni maksudnya pure, asli, bidang agama itu. Ya, ambil mata pelajaran tambahan. Ini sebagai maklumat tambahan kamu lah. Nanti masa tingkatan 4, kalau kamu berminat nak ambil aliran dini tulen ni, ada lagi subjek tambahan. Tadi kita 3. Di peringkat menengah rendah ada 3 subjek dini. Tapi bila mana kita masuk tingkatan 4, masuk dini tulen, ada lagi 2 tambahan subjek, iaitu al-adab wal balaghah dan manahij al-ulum al-islamiyah. Ini bagi mereka, bagi pelajar yang nak terutamanya meneruskan pengajian, pengkhususan pelajaran di bidang-bidang yang berkaitan pengajian Islam, contoh Al-Quran Sunnah, contoh apa lagi? Syariah, contoh apa lagi? Bahasa Arab dan sebagainya. Maka dini tulen adalah jalan atau lorong yang sesuai bagi kamu, kamu pilih untuk kamu meneruskan pengajian kamu di bidang agama. Ada lagi satu dini, dini sastra namanya. Dini sastra. Ya. Laluan bagi pelajar yang ingin meneruskan pengajian Islam dan bidang lain. Tadi kalau dini tulen hanya bidang khusus pengajian Islam dan bahasa Arab saja, tetapi dini sastra boleh masuk dalam bidang pengajian Islam dan boleh juga masuk dalam bidang pengajian bidang-bidang lain. Bidang-bidang yang berkaitan dengan sains sosial, kemanusiaan. Contohnya apa? Contohnya matematik. Contohnya apa? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya. Ya, baik. Ambil mata pelajaran tambahan pada tingkatan 4, iaitu prinsip akaun dan perniagaan. Yang ini kita akan tawarkan bagi pelajar yang masuk ke dalam dini sastra, insya-Allah. Teruskan. Okey. Ini sebagai maklumat tambahan kepada kamu lah, ya, sebagai maklumat tambahan supaya kamu bersemangat sikit ni nak belajar ni, ya. 5 tahun, 5 tahun di sekolah ni. Jadi hala tuju kamu selepas SPM, kamu boleh pergi ke mana sebenarnya? Mungkin ibu bapa tertanya-tanya, anak Dan ni lepas ni nak pergi ke mana? Maka itulah jawapannya, ya. Boleh pergi ke STAM, terutama pelajar-pelajar yang ambil dini tulen tadi, boleh pergi menyambung pengajian atau pelajaran di peringkat STAM. STAM ni maksudnya apa? Sijil Tinggi Agama Malaysia. Ramai pelajar yang berminat, ya. Selama berapa tahun? 1 tahun. Kemudian boleh juga pergi ke mengambil STPM. STPM tu apa? Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia. Selama 2 tahun. Ya. Kemudian boleh pergi ke mana juga? Boleh pergi ke mengikuti program asasi atau tamhidi. Program permulaan sebelum kita masuk ke U, kita akan belajar selama 2 tahun. Permulaannya tamhidi. Yang ada tamhidi ni contohnya seperti di USIM ada tamhidi, UIA ada tamhidi yang berkaitan dengan pengajian Islam lah. Ya. Okey, yang lain tu, U lain tu dia ada program metrik. Itu tak ada berkaitan dengan program atau pengajian Islam. Kemudian lepas SPM kamu juga boleh pergi mengikuti atau program IPGM. Ambil terus program yang berkaitan dengan menjadi seorang guru ni. Kamu boleh belajar selama 5 tahun dan kamu juga boleh pergi ke IPTA. Itu adalah laluan kamu. Maksudnya nampak dan jelas. Kamu boleh pergi ke mana, lepas SPM. Jangan keluarlah daripada sekolah ini. Peluang kamu untuk terus menyambung pelajaran itu
Sangat luas dan sangat besar. Ada peluang untuk kamu insya-Allah. Selagi mana kamu berusaha insya-Allah. Okey, ini laluan lah pendidikan selepas SPM ya. Kamu boleh pergi ke mana saya dah sebut dengan tadi lah. Kalau package dini tulen matrik tak boleh. Boleh asasi tamhidi, boleh STAM, ya, boleh STPM, boleh ambil diploma. Kemudian Timur Tengah, pergi Timur Tengah Jordan, kamu boleh pergi Jordan ya. Kemudian kamu boleh ambil sijil kemahiran. Kamu belajar dini tulen tak boleh ambil akaun ni. Sebab kamu tak belajar. Kamu tidak boleh juga ambil pensijilan tahfiz atau diploma Al-Quran. Ya? Belajar dini sastra, kamu tak boleh ambil matrik. Asasi tamhidi boleh, STAM, STPM, diploma. Pergi Timur Tengah boleh, sijil kemahiran boleh. Kamu boleh ambil akaun. Sebab kamu ambil subjek akaun. Kamu tidak boleh ambil pensijilan tahfiz Darul Quran. Ya? Okey. Kerjaya, ini yang kamu nanti-nanti ni. Walaupun jangka masanya bertahun-tahun lagi kan, tapi untuk mengambil semangat tu kamu kena tahu juga tu ya. Boleh jadi apa sebenarnya. Kalau dini tulen nak jadi doktor memang tak boleh sebab kamu tak ambil sains. Ya, salah tompek tu jadi doktor ya. Kamu tak boleh ambil jurutera sebab subjek tak ada. Kamu boleh ambil bidang pendidikan. Kalau sebut bidang pendidikan ni, dia punya bidang terlalu luas. Apa sahaja subjek yang berkaitan dengan sains kemanusiaan, maka ia sesuai bagi kamu. Pengurusan, ya, perniagaan, keuangan kamu tak sesuai. Bidang agama itulah bidang yang sesuai. Ya, pakej dini sastra, ya, perubatan tak boleh, kejuruteraan pun tak boleh. Pendidikan, pengurusan, perniagaan dan bidang agama. Maka itu adalah gambaran awal bidang atau kerjaya yang kamu boleh masuki, ya, supaya ia memberi sedikit semangat kepada kamu. Nak jadi apa nanti? Kalau mak ayah tanya kita, besok kalau lepas KBD ni kau nak jadi apa? Ini antara jawapan kamu. Mungkin ada lagi yang tak disebut dalam ni, kamu boleh beritahu kepada penjaga. Ya, itu sedikit sebanyak. Yang terakhir, Ustaz nak memperkenalkan kepada kamu semua guru-guru di bawah bidang, ya, di bawah bidang yang dinamakan bidang dini, ya. Siapakah guru kamu itu? Ustaz akan sebut seorang-seorang lah. Ustaz akan perkenalkan. Nanti lepas ni jumpa guru-guru ni cakap bahasa Arab. Ya, gunakan bahasa Arab. Baik. Yang pertama sekali Tuan Pengetua Encik Azhar bin Abdul Aziz. Ustaz Tuan Pengetua mengajar subjek syariah, ya. Kamu tak terlibat lah. Pengetua mengajar subjek syariah di tingkatan menengah atas lah, tingkatan 4. Kemudian timbalan Ustazah Nur Azah binti Abdul Rahman, GPK kurikulum kita, ya. Beliau akan mengajar subjek LAM, subjek LAM, dan tidak mengajar kamu lah, ya. Dan saya sebagai ketua bidang Ustaz Atisno bin Sailan. Saya tidak terlibat di tingkatan 1. Jadi pergi kepada ketua panitia syariah, Ustaz Syakirin bin Khunawan, ya. Kemudian ketua panitia Usuluddin, subjek Usuluddin tadi, iaitu Ustazah Nurul Farhana binti Muhammad Saminin. Kemudian kita ada ketua panitia LAM atau Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah. Ni orang kuat ni, Ustazah Khawlah binti Rizwan, ya. Kemudian yang dua subjek ni kamu tak terlibat lah sebab nanti masa tingkatan 4 sahaja. Ketua panitia Adab Balaghah saya, dan ketua panitia Manahij Al-Ulum Al-Islamiyah iaitu Ustazah Nurzihan binti Muhammad Rafidi. Kemudian yang bawah-bawah tu, inilah guru-guru yang mengajar subjeknya, ya. Tengok yang pertama, bawah ketua panitia syariah tu kita ada Ustazah Wan Nadia binti Wan Hasan. Ini nanti akan ajar kamu syariah, ya. Begitu juga Ustazah Nur Azlina binti Anwar yang akan mengajar subjek syariah. Kemudian bawah Usuluddin kita ada Ustazah Suryanti binti Kamal, ya, dan kita ada Ustazah Nur Hazwaniwati binti Abdul Rahim akan mengajar kamu subjek Usuluddin, ya. Kemudian di bawah LAM kita ada Ustazah Faizah binti Ahmad.
Kita ada Ustazah Muzaidah binti Muhammad. Dan kita ada Ustazah Nur Asiyah binti Abdul Hamid. Mereka akan mengajar subjek lam. Ya. Dan bawah panitia Manahish itu ada Ustaz, iaitu Ustaz Muhammad Aziz bin Muhammad Sadid. Inilah tenaga-tenaga pengajar yang akan sentiasa bersama kamu, yang akan mengajar kamu, yang akan membimbing kamu, terutamanya pada subjek yang berkaitan dengan subjek KBD. Ya, maka kamu ambil peluang yang ada ini untuk kamu manfaatkan guru-guru yang ada ini belajar bukan setakat di dalam kelas, bukan setakat dalam PDPR, tetapi di luar kelas pun bagi pelajar yang cemerlang, mereka akan mengambil kesempatan untuk bersama guru-guru ini bertanya apa-apa soalan yang berkaitan dengan subjek ini. Saya harap penjelasan saya tadi jelas. Ya. InsyaAllah lepas ini kamu akan dapat detail lagi lah. Semasa bila? Semasa di dalam kelas. Semasa bersama dengan guru-guru kamu, kamu boleh tanya apa sahaja berkaitan dengan KBD atau kurikulum bersepadu dini ini. Jadi saya nasihatkan sebelum berakhir, pertama, seperti mana saya sebutkan tadi, saya minta kerjasama pelajar semua supaya sediakan satu kamus, satu mu'jam. Ya, untuk bukan untuk memberatkan kamu, bukan untuk menyeksa kamu, tetapi untuk memudahkan kamu. Sebagai penuntut ilmu, mesti sentiasa bersama mu'jam dan kamus, berada di mana-mana sebagai bahan rujukan. Dan saya harap apa sahaja program yang dianjurkan oleh bidang dini atau panitia yang berada di bawah dini, saya harap semua pelajar menyertainya. Sebab apa? Ya, banyak program-program yang kita akan adakan nanti, ia bukan semata-mata berkaitan dengan KBD, kurikulum. Ia berkaitan juga dengan pembinaan akhlak dan syahsiah. Maka saya harap pelajar-pelajar ya sentiasa mengikuti ya antara program yang kita akan jalankan untuk semua tingkatan, bukan setakat tingkatan 1 ya, semua tingkatan yang disebut sebagai Talib Kamil. Program Talib Kamil ini adalah satu program untuk kita meningkatkan lagi atau memperbaiki ya untuk mencantikkan lagi akhlak kita, beradab dengan guru dan sebagainya. Jadi nanti penjelasannya tentang program-program ini akan dijelaskan dari semasa ke semasa, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu untuk pagi ini. Moga-moga kamu mendapat manfaat daripada taklimat yang sekadar ini, dan insya-Allah saya doakan supaya kamu bersemangat untuk mengikuti program dini yang kita akan jalankan secara bersama-sama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wasairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.